Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab kembali semula dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Dan Abang nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah bagi cerita dan semua yang menonton, yang memberi komen, yang memberi like dan juga yang memberikan gonggongan anjing kat belakang. Itu pun abang kena ucapkan terima kasih. Ada juga yang beritahu dekat dalam komen, bang, abang kena ucapkan terima kasih bang dengan anjing-anjing kat belakang tu, sebab diorang tolong buatkan sound effect semula jadi. Sound effect semula jadi, dia gonggong-gonggongkan. Abang tergelak pun dia gonggong, abang buat cerita seram dia gonggong juga. Jadi dia pun boleh dikatakan bekerjasama lah dalam pembikinan apa punya video ni. Jadi ada satu pengumuman abang nak bagi tahu, mulai daripada hari ini abang dah tak jual lagi biskut di atas sebab-sebab tertentu. Jadi dah memang tak ada lagi lah untuk order biskut yang abang suka tu kan. Abang pun sendiri tak dapat order tak dapat nak beli lagi dah disebabkan ada alasan-alasan tertentu. Jadi abang fokus kepada t-shirt aja sekarang. Jadi kalau ada di masa akan datang projek-projek lain, abang terfikir macam nak buat sambal, macam Khairul Aming dia buat sambal, lepas tu dia bagi sedekah dekat orang kan, macam gila. Abang macam nak tiru dia. Tapi itu pun masih lagi dalam rancangan, baru bercadang-cadang lah yang nak buat sambal tu. Sebab abang fikir itu pun salah satu cara untuk kumpulkan dana. Minta maaf sangat-sangat sebab dah terlalu panjang melalut. Jadi hari ni abang nak sampaikan 3 cerita kan. Ketiga-tiga ini disampaikan oleh orang yang berlainan. Abang tak nak bagi tahu cerita apa yang abang nak sampaikan, kita surprise. Tapi ceritanya, cerita pertama, cerita kedua dan cerita ketiga, abang rasa memang best. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang kakak, nama dia Lin. Dalam cerita ni abang tak gunakan nama Kak Lin, tapi abang nama Lin saja meletakkan. Berlaku pada tahun 1992 di... Abang macam berat hati nak beritahu, tapi abang beritahu jugalah. Abang minta maaf sangat-sangat kalau watak yang sebenar dalam cerita kali ini, bolehlah kontak abang. Dia berlaku di Kuala Lumpur, di satu bangunan yang sangat terkenal yang selalu dibuat perhimpunan di situ. Itu je abang boleh beritahu. Berlaku pada tahun 1992. Lin pada waktu tu umur dia 18 tahun. Dia baru dapat kerja dekat situ. Jadi kerani. Baru lepas SPM dapat jadi kerani. Alhamdulillah. Dah start lah dia bekerja sebagai seorang pekerja yang bagus. Jadi dia kata waktu hari mula-mula dia masuk dekat pejabat tu, dia kenal dengan seorang penyambut tetamu yang sangat-sangat cantik. Nama dia Kak Ayu. Agak tua sikit lah daripada Lin. Waktu tu Kak Ayu lebih kurang umur 20-an. Memang semua orang suka dengan Kak Ayu sebab Kak Ayu ni orangnya peramah. Lepas tu orang dia suka belanja makan. Kalau siapa-siapa yang tak cukup duit, tak apa, beritahu pada Kak Ayu akan belanja makan. Kak Ayu memang diletakkan dekat sebagai penyambut tetamu. Sebabnya dekat office itu selalu yang datang menteri-menteri, datuk-datuk, datuk seri, tan seri, orang-orang kenamaan, tengku-tengku. Memang boleh dikatakan selalu yang datang adalah orang kenamaan. Jadi yang menjadi penyambut tetamu adalah orang yang cantik. Jadi Kak Ayu lah orangnya. Tapi ada satu masalah, iaitu Kak Ayu ni disebabkan dia terlalu cantik dan terlalu peramah, dia diminati oleh ramai orang termasuk VVIP, datuk-datuk, datin pula. Datuk-datuk, Tan Sri, ramai minat Kak Ayu ni. Tapi memang menjadi kebiasaan pada Kak Ayu tolak elok-elok. Sebab pada waktu tu Kak Ayu pun dah ada buah hati, dah ada yang dia planning nak kahwin lah dengan lelaki tu. Dengan kata lain, dah ada buah hati, dah ada boyfriend. Okey, ceritanya bermula selepas Lin bekerja dekat pejabat itu lebih kurang 2 bulan, tiba-tiba Kak Ayu tak datang kerja. Tak datang kerja bukan selama sehari 2 hari, tapi boleh dikatakan berminggu-minggu Kak Ayu tak datang kerja. Jadi kehilangan Kak Ayu ni menjadi misteri semua orang. Sampaikan menteri yang bertugas di jabatan itu
minta orang-orang semua, pegawai-pegawai yang lain, cari kat mana Ayu menghilang. Kak Ayu menghilang macam tu aja. Jadi sebelum digantikan dengan orang lain, perlulah dicari kat mana Kak Ayu ni pergi. Kalau Kak Ayu tak jumpa, diorang terpaksalah berhentikan Kak Ayu dan gantikan dengan orang lain sebagai penyambut tetamu. Okey. Sedang orang semua mencari-cari mana Kak Ayu, tiba-tiba ada seorang pakcik. Pakcik ni abang gelarkan dia sebagai Pakcik Seman lah. Pakcik Seman ni dia bekerja sebagai pembantu am. Kalau siapa yang tak tahu, pembantu am ni adalah orang yang tolong photostate, yang buatkan kopi, yang bersihkan kawasan sekitar pejabat. Jadi Pakcik Seman ni satu hari dia nampak Kak Ayu dekat satu hotel bersebelahan dengan bangunan ofis tersebut. Dia ekorlah Kak Ayu tu. Dia ikutlah Kak Ayu tu. Kat mana Kak Ayu ni pergi? Dia tengok Kak Ayu ni pergi naik ke tingkat 10 bangunan hotel tu. Jadi dia ikut lagi. Dia ikut. Oh, Kak Ayu tu naik lift, dia pun naik lift. Kak Ayu turun lift, dia pun turun lift. Dia ikut betul-betul dia membototi Kak Ayu. Sampailah dekat tingkat 10, bila Kak Ayu keluar, dia pun keluar. Dia tengok Kak Ayu berjalan menuju ke satu bilik. Sedang Kak Ayu tengah nak buka pintu bilik tu, dan Pak Seman ni tepuk Kak Ayu daripada belakang. "Ui, Ayu, engkau pergi ke mana? Orang satu ofis dah cari engkau. Engkau dah tak datang ofis 3 minggu, kau tahu?" Waktu tu muka Kak Ayu terus pucat. Pucat lesi, macam nampak hantu. Sampai pun Pak Seman ni rasa macam, salahkah aku menepuk bahu dia tadi? Okey, tak apalah. Jadi sambil-sambil tu Kak Ayu teruslah buka pintu dan dia terus nak masuk. Dia tak jawab pun apa soalan yang diberikan oleh Pak Seman. Dia terus nak masuk dalam bilik dia. Waktu dia nak masuk bilik dia, waktu dia buka pintu bilik dia, Pak Seman sempat menjengah ke dalam bilik Kak Ayu. Rupanya dekat dalam bilik Kak Ayu ada sesuatu suasana yang pelik. Abang pun dengar pelik. Iaitu dekat atas katil Kak Ayu penuh dengan timbunan pakaian yang tingginya melebihi Kak Ayu. Kenapa dia kumpul baju banyak-banyak? Kenapa pelik? Tinggi pakaian tu, tak tahulah pakaian siapa, kenapa dikumpul, macam mana dia kumpul, tak tahu. Itu yang Pak Seman nampak. Dan ada satu lagi pelik dekat dalam bilik Kak Ayu, ialah ada satu gelungan pakaian. Maksudnya pakaian tu dibentukkan macam kuih donat, dan dekat tengah-tengah tu Pak Seman cakap ada limau, ada lilin, lepas tu ada beberapa barang macam barang pemujaan. Bila Kak Ayu tengok Pak Seman tu dah jengah-jengah macam tu nak tengok apa dekat dalam bilik dia, cepat-cepat Kak Ayu tutup pintu. Jadi Pak Seman pun baliklah dekat ofis. Bila Pak Seman dah balik ofis, dia ceritakan kat semua orang apa sebenarnya yang dia nampak. Jadi selang 2-3 hari, orang semua dah tahulah. Lepas Pak Seman tu cerita, semua orang dah tahu ada sesuatu pelik yang terjadi pada Kak Ayu. Dan yang paling orang heboh adalah Kak Ayu main bomoh. Sebab ada lilin, ada barang pemujaan dekat dalam bilik dia kan, yang dikelilingi dengan pakaian berbentuk kuih donat macam tu. Jadi hebohlah cerita. Selang 2-3 hari lepas tu, Kak Ayu pun datang kerja. Okey, jadi Kak Ayu tu pun datang kerja. Okeylah, tak apa, tak ada masalah. Hari pertama tak ada masalah. Semua orang sambut Kak Ayu. Tapi Kak Ayu ada perangai yang pelik, iaitu dia dah tak banyak cakap macam dulu. Walaupun dia kerja penyambut tetamu, tapi dah tak semesra macam dulu. Kalau dulu dia sambut dengan senyuman, dengan kata-kata sapaan yang manis, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat datang semua. Tapi sekarang tak, masuk. Macam tu. Agaknya lah kan. Nak jumpa siapa? Itu macam nak bertumbuk macam tu. Macam itulah yang diorang cerita, yang Lin cerita dekat abang. Jadi, okey, hari pertama. Hari kedua, Lin datang awal. Yang tadi hari pertama tak ada masalah. Waktu dia datang awal, lebih kurang pukul 7.30 pagi. 7.15 pagi. 7 suku lah. Dia datang awal. Bila dia datang awal, tugas dia adalah dia kena nyalakan semua lampu dalam
pejabat tu. Jadi waktu dia pergi dekat kawasan sui-sui lampu tu, dia petiklah satu lampu ke satu lampu, satu lampu ke satu lampu. Bila dah keadaan ofis terang, punyalah terkejut Lin. Tiba-tiba dia nampak Kak Ayu tercegat berdiri dekat tengah-tengah ofis dengan tersenyum, matanya dibesarkan. Macam tu. Kalau abang mungkin lebih seram lah senyuman abang ni daripada Kak Ayu kan. Jadi Lin kata terkejut gila dia waktu tu. Jadi tapi dia buat-buat macam kontrol-kontrol, rasa macam tak apa-apa nak takut. Dia cakap, Kak Ayu, kenapa Kak Ayu duduk dalam gelap? Kenapa tak buka lampu? Tak menjawab sepatah pun Kak Ayu. Kak Ayu cuma pandang pada Lin, dan Lin bila tengok Kak Ayu dah pandang ke arah dia, dia dah rasa macam, ni kena rasuk ke apa kakak ni? Cepat-cepat Lin pergi dekat pejabat, dekat kawasan mesyuarat, bilik mesyuarat. Jadi Lin masuk dalam bilik mesyuarat, kunci pintu. Waktu Lin tengok Kak Ayu, rupanya Kak Ayu pandang berdiri tapi pandang ke arah dia sambil tersenyum. Psycho. Jadi Lin tak berani nak keluar daripada ofis sampailah semua orang dah masuk dekat dalam ofis, dah mula orang datang ramai. Jadi barulah Lin berani keluar. Lepas Lin keluar daripada ofis, waktu rehat Lin pun ceritalah dengan kawan-kawan dia yang dia terserempak dengan Kak Ayu pagi tu, dan Kak Ayu pandang dia. Pada waktu tu Kak Ayu dah tak menegur orang tau. Dia lebih kepada menyendiri, walaupun dia jadi resepsionis, penyambut tetamu, tapi dia tak ramah langsung. Dan bila orang tanya lebih-lebih, dia besarkan mata. Orang tanya lebih-lebih, dia besarkan mata. Jadi dia macam sesuatu benda yang menakutkan. Bila orang ramai dengar cerita pada Lin, memang bertambah-tambah lah. Yang Pak Seman cerita Ayu main bomo. Yang Lin cerita pula dia jumpa Kak Ayu duduk berdiri tengah gelap. Memang bertambah seram lah orang dengan Kak Ayu ni. Okey. Hari ketiga, kalau tak silap faham abang, hari ketiga waktu ada seorang kakak tengah ambil semayang dekat dalam toilet, sebab dekat surau waktu tu ada dibetulkan lah, dia buat renovation, jadi nak ambil semayang kena pergi dekat toilet. Waktu kakak tu tengah ambil semayang, waktu dia nak keluar daripada toilet, dia terserempak dengan Kak Ayu yang baru nak masuk toilet. Lepas tu dia boleh tegur, engkau berani buang air dekat sini, kau tahu tak kat dalam ni penuh setan, kata. Kakak tu yang baru lepas ambil semayang tak tahu, tergamam, tak tahu nak cakap apa, cepat-cepat dia keluar. Lepas tu dia sempat pandang ke belakang, dia tengok Kak Ayu pegang satu mangkuk air dan dia celupkan jarinya dalam mangkuk tu. Lepas tu dia genjis-genjiskan ke sekitar bilik air. Dia kata dia buat macam tu, aku buat macam ni nak halau setan daripada bilik air ni. Dia tak tahu bilik air tu memang tempat setan, agaknya dia lupa agaknya. Dia buat macam tu. Jadi kakak yang ambil semayang ni cepat gegas-gegaslah keluar daripada bilik air. Berceritalah. Hari ketiga, kecoh lah. Bertambah-tambahlah cerita tentang Kak Ayu ni, memang sesuatu menakutkan. Okey. Hari keempat. Hari keempat adalah hari yang paling bersejarah dalam hidup Lin. Sebab kali ni kali kedua Lin kena dengan Kak Ayu. Waktu tu kata Lin dia datang awal. Yang hari kedua dia datang awal, nampak Kak Ayu tercegat kan. Jadi dia dah ready. Mungkin hari ni dia datang awal dan dia nampak Kak Ayu akan tercegat dekat tengah-tengah ofis. Dia dah ready dah. Dia dah ready, dia sampai ofis, dia buka lampu, kalau nampak Kak Ayu tercegat, dia cepat-cepat masuk dalam bilik mesyuarat, kunci. Okey. Tapi cerita yang terjadi adalah sebaliknya. Waktu dia tengah tunggu, lift tu dia kata pelik tau. Daripada tingkat 1, dia kena naik sampai tingkat 21. Daripada tingkat 21, dia kena tukar lift lain. Daripada tingkat 21, naik ke tingkat 32, pakai lift lain. Jadi daripada tingkat 1 ke tingkat 21, tak jadi apa-apa. Lepas tu dia keluar daripada lift. Lepas tu dia tunggulah lift sebelah. Lift sebelah untuk naik daripada tingkat 21 ke tingkat 32. Abang harap faham lah ya. Jadi waktu dia tengah tunggu tu, menyanyi-nyanyilah dia lagu Ziana Zain. Tengah menyanyi-nyanyi, pintu lift terbuka. Tiba-tiba dia nampak Kak Ayu dalam lift. Lepas tu Kak Ayu cakap, "Oh Lin, tak nak masuk ke?" Tiba-tiba Lin rasa takut tau. Sebab dia dah dengar macam-macam tentang cerita Kak Ayu. Lepas tu dia sendiri pernah tengok Kak Ayu mata membesar, mulut menyeringai mandang dia. Dia terus cari alasan. Tiba-tiba Allah bagilah
ilham dekat kepala dia. Dia baru cakap macam ni, tak apalah Kak Ayu, Lin tak nak naik lagi, Lin nak pergi jumpa kawan dekat tingkat 21 ni. Kak Ayu naik lah dulu, Kak Ayu naik lah dulu. Tiba-tiba Kak Ayu menjerit, masuk, dia kata. Waktu tu Lin kata dia macam kena tolak daripada belakang sebab ketakutan. Dia masuk dalam lift tu. Lepas tu pintu lift tertutup. Baru dia perasan dekat butang lift tu daripada tingkat 21, semua butang tu ditekan oleh Kak Ayu. 21, 22, 23, 24, 25 sampai 32. Sampai office Lin. Waktu tu Lin kata, Allahu Akbar, dah apa pula yang jadi ni? Jadi Lin tak berani nak duduk sebelah dekat Kak Ayu. Waktu tu dia bercakap dalam hati, aku tak nak duduk sebelah Kak Ayu. Tiba-tiba Kak Ayu kokang kepala aku, kan mati aku, dia cekiknya aku. Tiba-tiba Kak Ayu bersuara, tak ada siapa nak cekik kau, tak ada siapa nak pukul kau. Kau duduk je lah kat depan tu, jangan nak duduk sebelah aku. Menyemak aje. Makin menggigil lah Lin. Macam mana dia boleh tahu aku cakap macam ni? Oh, dia pun duduklah depan lift, pintu lift. Dekat mukanya gitu dengan pintu lift. Memang dekat betul. Kalau boleh nak rapat tu dengan pintu lift. Dia kata dia dah takut sangat waktu tu. Dalam hati ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segalanya. Baca ayat kursi semua, selawat Nabi semua. Lepas tu dia tunggu pintu lift terbuka. Tolonglah pintu lift, cepatlah naik, cepatlah naik. Lepas tu lift tu naik. Walau korang perasan tak, walaupun butang-butang tu ditekan, tapi kebanyakan level pintu tak terbuka. Berhenti tapi pintu tak terbuka. Itu yang buatkan Lin rasa macam nak terkencing je waktu tu. Dia kata naik tingkat 22. Tadi dia nampak butang 22 menyala. Jadi dia tunggulah pintu terbuka. Tak terbuka. Naik 23, pintu tak terbuka. Naik 24, pintu tak terbuka. Ya Allah, nak terkencing. Waktu tu dia kata dengar suara Kak Ayu mendengus-dengus. Macam tu. Kalau abang memang tak lah. Seram lah, seram. Okey. Jadi dia tunggu, tolonglah dalam hati dia, Allahu Akbar, tolonglah pintu lift terbuka. Memang doa dia dimakbulkan. Sampai ke tingkat 27, pintu lift terbuka dan seorang lelaki masuk. Waktu tu kata Lin, dia rasa lega sama, ya Allah, ya Tuhan, kau tolong aku, ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi kegembiraannya hanya sebentar. Bila budak lelaki tu masuk dalam lift, dia tengok dekat butang, lah, kenapa semua level awak tekan? Tak jadilah saya nak naik lift ni, saya naik lift sebelah lah. Terus lelaki tu keluar daripada lift, pintu lift tertutup. Nak terkencing. Kata Lin, memang nak terkencing waktu tu. Okeylah, tak apalah. Dia kata, dia teruskan bacaan, dia teruskan, ya Allah Tuhan, ku tolonglah, jangan jadi apa-apa. Okey, lift pun naik sampai tingkat 22. Dia kata memang pintu terbuka, dia lari. Tapi belum sempat dia lari, Kak Ayu rempuh dia daripada belakang sambil marah. Tak payah nak baca-baca. Macam baca kau tu betul sangat. Dia cakap macam tu. Lin pelik sebenarnya. Macam mana dia boleh dengar apa yang Lin baca. Padahal dalam hati. Bukan mengumat ngamik kat mulut. Tak. Dalam hati. Pelik kan? Jadi Kak Ayu pun masuk. Lin pun ikutlah daripada belakang Kak Ayu dan diorang pun duduklah bekerja. Tapi itulah kali terakhir Lin berjumpa dengan Kak Ayu. Dan selepas tu Kak Ayu pun berhenti. Jadi dikatakan Kak Ayu duduk dekat rumah adik dia ke saudara mara dia kat Kampung Kerinci. Jadi selepas 2-3 bulan diorang pun satu ofis berpakat-pakat nak tengok Kak Ayu dekat rumah adik dia. Tapi bila diorang sampai, tak semua orang dapat tengok Kak Ayu. Kak Ayu ditempatkan dalam satu bilik. Sebab mengikut kata adik dia, Kak Ayu dah tak kenal orang. Lepas tu adik dia pun cerita sebenarnya semua ini berpunca bila Kak Ayu menolak lamaran untuk berkapal dari seorang lelaki. Tapi cara Kak Ayu menolak pada waktu tu agak bengis lah. Dia cakap macam ni, akan aku dah cakap aku dah ada boyfriend. Kenapa engkau nak lagi kawan dengan aku? Aku dah ada boyfriend, dah nak kahwin dah, main jauh-jauh lah. Macam tu lah lebih kurang Kak Ayu cakap. Dan sejak daripada tu lelaki tu berjanji akan buatkan Kak Ayu merana. Jadi sejak daripada tu Kak Ayu berubah perangai dia dan jadi seperti waktu tu memang dia dah tak kenal orang. Tapi kisah tu berlalu macam tu je. Selepas 10 tahun, pada tahun 2002, dan waktu tu Lin pun dah tua, dia pun dah kahwin, dia pun dah beranak penak.
Tengah-tengah dia jalan dekat bangunan PWTC, dia ternampak daripada jauh Kak Ayu. Dia nampak Kak Ayu tengah berlega-lega di kawasan PWTC. Dia tak berani nak tegur sebab dia teringat kisah-kisah lama macam mana Kak Ayu dirasuk macam tu. Tapi berdasarkan apa yang dia tengok daripada jauh, nampak macam Kak Ayu dah bersalin, dah kahwin. Dah ada suami, dah ada anak. Jadi itulah penamat ceritanya. Walaupun cerita ni satu pengalaman. Kalau abang di tempat Lin duduk dalam lift, daripada awal abang tak masuk dalam lift tu. Abang tak nak satu lift dengan orang yang menakutkan. Jadi pada Kak Ayu, kalau Kak Ayu dengar video saya, bolehlah komen kat bawah ataupun kontak saya. Saya doakan Kak Ayu dalam keadaan sihat sejahtera sampai sekarang. InsyaAllah. Itu adalah penamat cerita yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak lelaki. Tapi kali ni namanya abang tukar kepada nama Didil. Sebab abang dapat komen yang mengatakan, boleh tak Nak Johari, abang lah kan, Nak Jo tukarkan nama, gunakan nama anak makcik. Sebab anak makcik birthday-nya pada 27 hari bulan 3. Namanya adalah Didil. Selamat hari jadi Didil. Jadi moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey. Terima kasih lah. Selamat hari jadi. Okey, jadi cerita yang kedua ni abang gunakan nama Didil, berlaku pada tahun 2017 dekat Putrajaya. Didil ni, dia kerja dekat Cyberjaya, dekat satu bank. Namanya kalau tak silap abang, HSBC, HQ lah. HSBC. Dekat situ Didil kerja tak sama macam orang lain. Dia punya waktu bekerja dia sama lebih kurang macam waktu bekerja luar negara. Dengan kata lain, dia bekerja bermula daripada pukul 5 petang sampai 12.30 malam. 12.30 malam barulah dia balik rumah. Dekat sana dia tinggal dekat rumah adik dia. Nak jadi cerita, adik Didil ni adalah pekerja kerajaan. Jadi bila dia pekerja kerajaan, dia dapatlah rumah dekat Putrajaya. Jadi dia ajaklah abangnya si Didil ni tinggal sama-sama dengan dia. Okey. Ditambahkan lagi, diorang ni membela seorang nenek. Nenek dia lah, dia bela nenek dia. Sebabnya nenek dia ni dibawa daripada kampung, tinggal dengan mereka berdua. Untuk memudahkan nenek ni berulang-alik ke Hospital Putrajaya. Sebab nenek dia ni untuk dapatkan rawatan. Okey, jadi dekat rumah tu ada bertiga lah. Didil, neneknya dan adik dia. Tinggallah diorang bertiga. Tak ada masalah. Tiba-tiba pada satu hari nak jadikan cerita takdir Allah Ta'ala, nenek dia meninggal. Jadi tak ada apa-apa. Semuanya diuruskan dengan sangat penuh takzim, dengan sangat lancar. Neneknya dikebumikan, selesai dikebumikan. Jadi selepas nenek dia dikebumikan, mak bapak kepada Didil yang datang dari kampung duduklah rumah tu. Sebab nenek ni meninggal kat rumah tu lah. Jadi mak bapak kepada Didil ni tinggallah kat rumah tu dalam beberapa hari. Sebab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan lah. Selepas 2-3 minggu, mak bapak Didil minta izin beritahu dekat anak dia yang dia kena balik ke kampung. Sebab nak uruskan harta-harta ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan neneknya di kampung pula. Jadi, diorang ni, mak bapak Didil ni bukan balik berdua, tapi balik dengan adik Didil. Okey. Jadi dengan kata lain, mulai daripada malam tu dan 3 malam seterusnya, Didil akan tinggal seorang dekat rumah tu. Sebab mak bapak dia balik kampung, adik dia ikut sekali, yang kerja Putrajaya tu lah, adik dia ikut sekali, nenek pula dah meninggal. Okey. Ceritanya bermula pada saat malam pertama. Bila Didil balik rumah, dia buka pintu rumah. Waktu dia buka tu, tiba-tiba dia teringat kawasan blok di Putrajaya tempat dia tinggal, orang kata keras. Macam-macam orang nampak. Tapi yang paling orang kerap nampak adalah gula-gula. Minta maaf, abang tak boleh nak beritahu nama untuk menjaga keselamatan diri abang.
Jadi yang paling orang nampak adalah gula-gula. Tapi dia lawan perasaan tu. Dia selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Jadi dia lawan perasaan tu. Jadi dia pun masuk rumah. Bila masuk rumah dah siap-siap mandi, waktu tu lebih kurang pukul 1. Sebab dia balik kerja pukul 12, sampai rumah lebih kurang pukul 1 lah. Dungdang-dungdang parking kereta semua. Lepas mandi dia pun terus tidur. Nak tidur. Waktu tu dia pun baring dekat katil. Dia nampak memang ada bantal golek sebelah dia. Tapi yang dia pelik pada waktu tu, kenapa bantal golek tu bukan corak bunga-bunga, tapi kain warna coklat-coklat kuning. Dia pun kata mungkin adik dia ataupun mak dia yang tukar sarung bantal tu. Dia buat tak tahu je lah. Dia pun baring. Bila dia baring, dia rasa macam, kenapa bantal golek sebelah aku ni rasa macam lain macamnya, dia kata. Apa hal pelik sangat? Jadi dia pun waktu tu dia tak tidur, dia cuba fokus tengok sebelah dia. Dia tak berani nak pusing, dia tak berani nak pusing. Dia cuba menjeling-jeling ke arah bantal golek tu. Dia nak pastikan itu adalah bantal golek betul ke atau bantal golek yang tak betul. Jadi bila dia tengok, sah, dia kata, ini bukan bantal golek, ini gula-gula. Yang orang kawasan tu selalu cerita. Dia kata, dia waktu tu dia tak tahu nak buat apa. Dia dah tergamam. Dia kata dia rasa macam, alamak, apa yang perlu aku buat? Takkan aku nak lari. Lari, mestilah nak buka pintu pun susah. Waktu tu dia kejam mata tau. Dia kejam mata. Jadi, dia cuba fikirkan jalan terbaik macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Pada waktu masa tu jugalah tiba-tiba hidung dia tertangkap bau kapur barus daripada bantal peluk yang sebelah tu. Ya Allah, dia kata waktu tu dia tak tahu nak buat apa. Yang dia terfikir satu idea yang bagi abang idea dia ni memang tak berapa nak bernas. Kalau bernas dia lari tau, kalau abang lari. Tapi dia kata dia buat macam ni. Dia buat macam tidur. Lepas tu dia peluk bantal peluk tu. Lepas tu dia angkat bantal peluk tu, dia campak bawah katil. Faham tak? Lebih kurang macam ni, macam ngantuk-ngantuk kan. Peluk bantal peluk tu, dia genggam bantal peluk tu, sob, dia baling. Pelompong benda tu jatuh kat bawah katil. Waktu benda tu jatuh, bunyi berat. Macam tu. Sah, bukan bantal peluk. Itu memang benda tu lah. Jadi lepas tu si Didil ni dia berlakon macam dia macam ngantuk lah. Terus rapatkan badan dia ke dinding. Dia terus muka dia rapatkan betul-betul dekat dinding sebelah katil dia. Lantak lah nak jadi apa dekat belakang. Yang penting dah campak benda tu jatuh daripada katil. Lepas tu dia dah rapat kat dinding. Memang dia dengar benda tu macam melompat lah, benda tu macam bergolek lah. Dia buat tak tahu je. Dia teruskan tidur. Dia kejam-kejam mata sambil selawat Nabi. Akhirnya dia tertidur sedar-sedar dah subuh, dah siang. Dia semayang, tengok dah tak ada apa-apa. Bantal golek tu pun dah tak ada dekat bawah katil tempat dia cempak tu. Memang sah, itu bukan bantal golek, itu adalah terkejut apa? Itu adalah gula-gula. Jadi dia pun buat aktiviti macam biasa. Lepas tu sempat dia telefon mak dia dengan adik dia, tolonglah balik segera, tolonglah, dia dah kena dengki malam ni. Terkejut bang. Dah kena dengki. Oi. Lepas tu mak dia bapak dia cakap, okey, bagi mak ayah satu malam lagi sebab ada urusan lagi yang perlu diselesaikan. Alah, dia kata mau nak macam mana, tak nak kenalah juga hadapinya. Jadi bila hari kedua, malam tu dia kena balik malam juga, lebih kurang pukul 1. Dia pun buat berani. Dia dah teringat dah tentang bantal golek yang dia terjumpa tadi, yang dia terjumpa malam sebelum tu. Jadi dia pun selawat Nabi, dia pun buka lah pintu. Ni malam kedua dia buka lah pintu. Dia buka je pintu, terus bau kapur barus menusuk dalam hidung dia. Dah terus tutup balik pintu, terus turun bawah, nyalakan kereta, parking dekat McD yang terdekat, tidur kat McD sampai subuh. Memang dia tak berani cakap nak menghadapi kali kedua. Cukuplah sekali. Dan selepas tu tak jadi apa-apa sebab mak bapak Didil, adik Didil pun dah balik ke rumah Putrajaya tu. Dan tak lama, dan bila mak bapak dia balik tu, Didil ceritalah malam pertama apa jadi, malam kedua dia buka pintu bau kemenyan, bau kapur barus. Jadi
buat kesimpulan, memang kawasan perumahan Putrajaya tu mengerikan. Jadi selepas tu tak lama tu diorang pun pindah tempat lain sebab adik dia yang kerja Putrajaya pindah tempat lain dan Didil pun berkahwin. Jadi ceritanya tamat kat situ. Mana-mana orang Putrajaya yang tahu tentang cerita gula-gula yang suka menyerang di kawasan perumahan, bolehlah komen kat bawah. Abang pun tak tahu dekat present berapa, tapi dia kata salah satu tempat kawasan perumahan yang ada dekat Putrajaya. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang perempuan, kakak lah, mungkin kakak, mungkin adik. Yati nama dia, bukan nama sebenar. Berlaku pada tahun 1999 dekat Tawau, Sabah. Dia kata cerita kali ini berkenaan dengan seekor hantu. Namanya Parakang. Jadi kalau siapa-siapa tahu tentang hantu Parakang, bolehlah beritahu dekat komen abang. Dan kalau korang nak tahu, hantu Parakang adalah hantu yang diwariskan secara turun-temurun. Dan hantu ini selalunya dipuja untuk orang tersebut mendapat kekayaan. Jangan dibuat. Dalam agama Islam, kita tak boleh buat macam tu, nanti kita masuk neraka. Kita tak boleh puja-puji syaitan. Ini sebagai amaran keras. Okey. Jadi dia kata, mengikut kata Yati, keluarga dia memang terkenal dengan hantu Parakang. Dan hantu Parakang ni dia ada satu benda bukan keistimewaan. Dia ada satu benda yang menakutkan. Kalau keluarga tu, satu keluarga tu dah puja dia dan hantu Parakang tu dah bagi kekayaan dekat keluarga tu haruslah mengorbankan seseorang untuk dijadikan persembahan. Dan orang yang dikorbankan selalunya adalah orang yang tengah bunting. Salah, orang yang tengah mengandung. Bunting tu binatang. Orang yang tengah mengandung. Jadi cerita ni pada tahun 1999, Yati waktu tu tengah mengandung anak kedua. Cerita memang Yati tahu daripada kecil keluarga dia memang terkenal dengan hantu Parakang yang diwariskan secara turun-temurun. Tapi keluarga Yati tak pernah lah puja hantu Parakang tu. Dia kata memang ada kesan buruk lah kalau dipuja hantu tu hantu tu nyalurkan kekayaan, lepas tu memang salah seorang akan matilah. Tapi nak jadi cerita hantu Parakang ada satu kelemahan. Kalau dah lama tidak dipuja, dia akan datang sendiri. Dan ini adalah core ataupun asal muasal cerita ni. Waktu tu pukul 9 malam. Hari tu 9 malam Yati tinggal dengan makciknya dan juga anak dia yang berumur 2 tahun. Mak ayah Yati pada waktu tu tak ada dekat rumah sebab pergi rumah saudara dekat Kota Kinabalu untuk kenduri kahwin. Pada masa sama juga, suami Yati tak ada dekat Tawau dan suami Yati pun ada dekat Kota Kinabalu atas alasan bekerja. Jadi tinggallah dekat dalam rumah tu 3 orang, Yati, makcik dia dan juga anak sulung dia. Pada pukul 9 malam, tengah diorang tengok TV, tiba-tiba pintu diketuk. Waktu tu Yati dah tak larat nak bangun sebab perut dia besar. Dia minta makcik dia bukakan pintu. Dan makcik dia pun bangun pergi buka pintu. Nampak seorang nenek tua yang bongkok 3. Dah tua sangat. Nenek tu belum sempat apa-apa. Tak sempat lagi makcik dia jawab Waalaikumsalam. Nenek tu terus cakap, boleh bagi nenek air? Bila dengar macam tu, orang tua, teruslah makcik dia pergi ke dapur bawa air. Okey, dia ulurkan pada makcik, pada nenek tu. Belum nenek tu mengambil cawan tu, terus nenek tu cakap 2 benda yang menakutkan. Pertama, dah lama orang rumah ni tak panggil aku. Aku dah rindu. Lepas tu dia jengah ke dalam. Aku nampak dekat dalam rumah ni ada nangka tengah masak. Sedap. Waktu tu menggigil makcik dia. Makcik Yati tadi menggigil. Tak tahu nak cakap apa. Dan tiba-tiba nenek tu yang tadinya tengah cakap pasal nangka hilang macam tu je. Hilang. Waktu tu barulah si makcik ni perasan yang dia bercakap ni adalah dengan hantu Parakang
yang menjadi warisan keluarga diorang. Baru dah dia teringat, dah lama keluarga ni tak memuja-muja hantu parakang. Sebab itu dia datang minta persembahan dan dia tahu Yati tengah mengandung. Cepat-cepat nenek dia tutup, nenek dia lah, cepat-cepat makcik dia tutup pintu, terus dia tutup TV. Waktu tu Yati tanya, kenapa kenapa makcik nak tutup TV? Kita orang tengah tengok TV ni, rancangan Akademi Fantasia ni. Makcik cakap, masuk bilik, tidur. Hantu parakang datang. Bila dengar hantu parakang, fahamlah Yati itu adalah warisan keluarga. Cepat-cepat dia orang masuk dekat dalam bilik, duduk dalam bilik. Kunci bilik tu. Sebab mak bapak dia orang tak balik malam tu, mak bapak dia orang balik esoknya. Jadi dia orang pun berkurung dalam bilik. Siap-siaplah teruslah nak tidur. Daripada pukul 9 naik ke pukul 10. Pukul 10 naik pukul 11. Dan bila sampai pukul 11, waktu itulah bermulanya gangguan demi gangguan. Bermula dengan orang mencakar. Lah habis orang mencakap, orang ketuk pintu. Ya habis orang ketuk pintu, dengar orang kata, nak masuk, bagi aku masuk. Lepas tu ulang balik cakap. Dah tak tahu nak cakap apa. Yang Yati dan juga makcik dia ingat adalah baca Yasin. Dia orang ambil semayang, ambil Yasin, baca Yasin. Sampai berulang-ulang kali dia orang baca Yasin. Kuatkan semangat. Sebab dia kata ini memang warisan keluarga. Memang tak boleh nak buat apa dah. Baca Yasin sampai dia orang semua dah kepenatan. Akhirnya dia orang tertidur. Bila dia orang tertidur, esok paginya tak ada jadi apa-apa. Dan bila mak bapak dia orang datang balik ke rumah tu balik, dia orang ceritakan benda tu pada mak bapak dia orang, mengucap panjang orang tua tu berdua. Dia orang tak sangka hantu parakang tu datang semula selepas tidak dipuja. Jadi selepas daripada peristiwa tu, dia orang sekeluarga cuba buang hantu parakang ni daripada keluarga dia orang. Dan abang tak tahu apakah cerita kesudahannya, tapi sampai di situlah cerita tentang hantu parakang. Yang dia kata janganlah buat perjanjian dengan hantu parakang. Dia minta nyawa. Dia nak seseorang yang mengandung dikorbankan sebagai pengganti dengan harta yang dia dah carikan. Dan nak putuskan ilmu hantu parakang ni bukanlah senang. Jadi kalau ada orang-orang Sabah, kawan-kawan abang, ahli keluarga Jok Simple Polara daripada Sabah, bolehlah komen tentang cerita hantu parakang ni. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kalau korang perasan hari ni pun abang bercakap agak perlahan, abang agak slow sebab seharian abang kat pejabat bercakap aja. Nek kering tekak. Jadi terima kasih sangat-sangat sudah menonton cerita-cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.